Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Dayana Balkis binti Samsudin, nombor matrik 047684. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang mana dalam hadis Nabi ada menyebut balighu anni walau ayah, yang bermaksud sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Dalam hadis ini menyatakan sampaikanlah ilmu walaupun sepotong ayat. Jadi dengan ilmu sedikit yang saya ada, saya ingin menyampaikan kepada kalian berkenaan dengan surah An-Nahl ayat 125. Sebelum pergi lebih jauh, saya ingin menerangkan sedikit berkenaan dengan definisi dakwah. Definisi dakwah adalah satu seruan atau ajakan menjadi lebih baik dari sebelumnya menuju ke jalan Allah, serta mengajak manusia beriman dan taat akan perintah dan larangannya. Manakala metod dakwah adalah ia merupakan cara atau jalan yang digunakan oleh seseorang pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Berbalik kepada ayat pada awal video, terdapat beberapa metod dakwah yang ada dalam ayat tersebut. Maka itulah perkara yang ingin saya kupas. Metod dakwah yang terdapat dalam ayat surah An-Nahl ayat 125 adalah: yang pertama, dakwah bil hikmah; yang kedua, mau'izah hasanah; dan yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Kita lihat satu persatu metod dakwah yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama, dakwah bil hikmah. Hikmah bermaksud dakwah mengikut kebijaksanaan. Selain itu, beberapa ulama mengemukakan istilah bagi hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Serta hikmah dimaksudkan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul tentang pengetahuan pendakwah terhadap mad'u. Kutub ada menyatakan dakwah dengan metod hikmah akan terwujud apabila melihat kepada 3 faktor. Yang pertama, keadaan dan situasi orang yang didakwah; yang kedua, kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan; dan yang ketiga, metod penyampaian materi dakwah dengan mempelbagaikan variasi yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Maka dalam sifat hikmah terdapat satu uslub dalam bentuk dakwah yang merupakan penyampaian yang berbentuk teliti dan mendalam serta jelas dalilnya. Metod kedua adalah mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ni bermaksud memberi nasihat yang baik. Kebanyakan ulama-ulama tafsir menafsirkan mau'izah sebagai nasihat yang berupa dalil-dalil yang menghampiri kebenaran, serta memberi rasa kepuasan kepada hati kerana ia membangkitkan perasaan sentimen baik yang ada dalam diri. Huraya menyatakan bahawa mau'izah hasanah adalah sebagai satu bentuk gaya penyampaian dakwah yang menjadikan dakwah disukai dan diterima dengan baik dan menepati sasaran. Uslub ini menyenangkan pendakwah untuk menjadikan sasaran merasakan bahawa peranan pendakwah terhadapnya adalah seperti seorang kawan yang memberi nasihat serta mencari perkara yang membawa faedah yang mengembirakan sasaran. Jenis-jenis mau'izah hasanah yang dikemukakan oleh ulama ada 4. Pertama, nasihat; kedua, wasiat; ketiga, kisah; dan yang keempat, maklumat dan peringatan. Metod mau'izah hasanah adalah metod yang paling ampuh dan mudah untuk diaplikasikan dalam arena dakwah. Hal ini kerana pendekatan yang mementingkan konsep kelembutan dan kesantunan memerlukan para pendakwah berpandukan uruf dan budaya kehidupan mad'u. Metod terakhir adalah mujadalah billati hiya ahsan. Mujadalah billati hiya ahsan membawa maksud dakwah melalui bantahan, diskusi atau perdebatan dengan cara yang baik, sopan santun, saling menghargai dan tidak sombong. Terdapat beberapa etika dan adab bermujadalah menurut Islam, iaitu: pertama, kejujuran; yang kedua, sasaran dan objektif; yang ketiga, bantahan dan logik; yang keempat, bertujuan untuk mencapai kebenaran; yang kelima, tawaduk; dan yang keenam, memberi kesempatan kepada pihak lawan. Selain itu, ada juga langkah atau cara untuk bermujadalah. Yang pertama, mempersiapkan materi dakwah; yang kedua, mendengarkan pihak lawan dengan arif dan saksama; yang ketiga, menggunakan ilustrasi atau kiasan; yang keempat, gambaran dan mematahkan pendapat atau alasan dengan serang balik; yang kelima, cara maaf dan bantahan secara jangan marah dalam bermujadalah;
Para pendakwah perlulah mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, seorang pendakwah mampu menyedari kepelbagaian masyarakat. Yang kedua, pendakwah perlu menolak unsur kebencian dalam dakwah. Yang ketiga, dakwah juga perlu dilakukan dengan bijak, ikhlas dan tanpa paksaan. Yang keempat, pendakwah perlu juga mengelakkan sifat memfitnah agama atau perkara yang berbeza pendapat. Dan yang kelima, iaitu yang prinsip yang terakhir adalah menanamkan sikap toleransi yang baik antara agama atau sesama agama yang mempunyai fahaman yang berbeza kepada mad'u. Menerusi ketiga-tiga metod tadi, kita dapat menyimpulkan bahawa yang pertama, Al-Quran adalah sumber kepada metod dakwah. Yang kedua, metod dakwah adalah landasan kepada metod-metod yang lain. Seterusnya, metod dakwah perlu ada dalam setiap diri da'i atau pendakwah. Metod dakwah juga adalah perkara penting dan tidak boleh diabaikan kerana metod ini yang menjadi alat kepada mad'u atau sasaran dakwah dalam menerima dakwah yang disampaikan oleh pendakwah.